pertanyaan pada semua ahli grup. Apakah perkaitan antara falsafah dengan pelancongan ni? Cuba relatekan perkaitan antara pelancongan dengan falsafah. Saya tak nampak lagi macam mana. Macam mana tajuk ni boleh muncul? Itu. Siapa-siapa boleh jawab dalam grup? Tak apa. Saya jawab, Doktor. Sebab pelancongan kini dia menjadi satu gaya hidup untuk masyarakat. So, pelancongan ini dia menunjukkan kepada melibatkan penggerakan fizikal individu dari tempat. So, keperluan kepada pelancongan dilihat sejajar dengan gaya hidup. So, Malaysia memulakan pergerakan untuk pelbagai tujuan. Contoh konsep pengajaran konsep pelancongan Islam, dia diubah semula ini banyak perhatian dan gerakan dari banyak pihak agar dikembangkan. Contoh yang tu Al-Khamenei, dia menyelangkan agar negara Islam terutamanya memfokuskan kepentingan pemasaran kepada pelancong. Islam mesti sebagai sasaran tu pasaran dan destinasi pelancong. So ini konsep falsafah ilmu dengan bidang pelancongan bagi saya. Bagus, boleh kaitkan. Grace, bagus. Boleh kaitkan antara falsafah tu dengan pelancongan. Sebab saya tak nampak kalimah pelancong falsafah, tetapi Grace boleh nampak hasil pembelajaran pelancongan ya. Jadi pelancongan ni pun ada kaitan tentang jiwa ni senang hati, rasa selesa, dapat berkunjung ke negara orang lain, kawasan orang lain, jadi rasa terhibur. Jadi sesuai dengan falsafah kebebasan, kata freedom dan macam-macam lah. Okey. Kenapa Langkawi menjadi destinasi untuk kajian awak semua ni? Kenapa Langkawi? Izinkan saya menjawab. Boleh jawab sama-sama. Okey, silakan. Baiklah, kenapa kami memilih pelancongan Pulau Langkawi? Kerana Pulau Langkawi merupakan satu sektor utama. Seperti kalau kita nampak, kerajaan ini menekankan sektor pelancongan di Pulau Langkawi kerana ia bukan daya tarikan pelancong asing dan juga mempunyai keunikan-keunikan yang tersendiri yang kita nampak. Selain yang kita dapat daripada sektor pelancongan di Pulau Langkawi ini, dalam sektor pelancongan ekonomi, kerajaan akan menambahbaikkan atau mewujudkan satu infrastruktur untuk menjadikan sebuah satu pelancongan yang untuk menjadi untuk ekonomi negara lah. Okay. Yang lain? Kenapa Langkawi menjadi destinasi perbincangan? Kenapa tak Melaka? Orang tanya kenapa tak Melaka? Kenapa tak Kuala Lumpur? Boleh kenapa saya jawab, Doktor? Silakan. Okey, Langkawi, Pulau Langkawi ni kalau kita semua tahu dia merupakan pusat pelancongan yang pertama dibuka setelah PKP, setelah ni lah kan kita punya MCO ni. Lepas tu dia menjadi tumpuan kepada kerajaan untuk buka dekat pusat Langkawi, dekat Pulau Langkawi ni sebab macam yang Farah cakap tadi dia ada keunikan tersendiri. Lagi satu, kalau kita tahu Pulau Langkawi ni dari segi dari segi
perkhidmatan dari segi tempat itu dia mempunyai banyak facilities, banyak keperluan macam pelancong-pelancong yang suka akan macam alam semula jadi. So dia dijadikan punca kumpulan kami mengambil tajuk dekat dekat Pulau Langkawi ni adalah salah satunya ialah Pulau Langkawi ni dia merupakan itulah sektor pertama yang dibuka kalau nak dibandingkan dengan pusat-pusat pelancongan yang lain. Dibuka juga tapi dia menjadi bukan yang pertama lah. Okay. Kenapa sesebuah negara yang tidak terlibat dengan pelancongan dia dianggap macam menolak sesuatu anugerah ataupun dianggap menolak sesuatu yang memberi keuntungan pada dia? Kenapa? Kenapa apa doktor? Minta maaf, boleh doktor ulang tak? Okey, kenapa sesebuah negara yang menolak peluang-peluang pelancongan dianggap macam menolak tuah lah? Kenapa? Dia negara tu dia tolak pelancongan, dia tak suka lah apalah. Kenapa dia dianggap seperti menolak tuah? Boleh saya beri pendapat saya? Boleh, silakan. Okey. Seperti doktor cakap, kenapa sebuah negara seperti menolak tuah, kenapa dia tidak mengkomersialkan apa yang ada dekat negara dia. Mungkin seperti kita tahu, kalau kita membenarkan pelancong datang untuk melancong ke negara kita, negara akan dapat banyak kelebihan seperti meningkatkan mata wang asing, lepas tu Pemasukan lagi macam negara itu pun akan meningkatkan nama negara itu macam dikenali oleh ramai. Tapi ada setengah negara yang tidak mahu untuk komersialkan mereka punya tempat, mungkin disebabkan sebab ada juga negatif jika pelancong datang ke negara kita. So macam antara perkara-perkara negatif mungkin akan berlakunya banyak penyebaran penyakit, penyebaran penyakit daripada negara luar, pelancong daripada luar yang datang ke dalam negara, lepas tu akan menyebabkan berlakunya wabak di negara itu. Itu antara salah satu sebab mengapa sebuah negara itu walaupun dia mempunyai tempat yang menarik untuk dikunjungi tapi dia tak buka untuk pelancong atau dia tak komersialkan pun tempat dia. Itu bagi saya pendapat saya. Ada lagi nak bagi pendapat? Ada. Apakah negara yang sektor pelancongan dia ada kaitan tentang ahli-ahli falsafah? Apakah negara yang dia punya sektor pelancongan dia ada kaitan dengan ahli-ahli falsafah? Banyak kan? Boleh sebutkan? Sekadar menyebut pun tak apa. Silakan. Banyak kan? Tapi dia punya ahli falsafah dia pakaian telanjang-telanjang lah. Sebab dia kuno punya kan. Apa dia? Dia ada patung sipulan tu, ada patung sipulan ni. Cuba fikirkan kat mana benda tu. Sepatutnya bila awak belajar buat pelancongan ni, awak mesti tahu kat mana tempat bercambahnya falsafah yang banyak-banyak tu. Kat mana agak-agak tu? Banyaklah. Fikir. Ada handset tak? Cuba cari.
Cuba cari. Kat mana tu? Maksud doktor patung macam dia punya simbol bagi sesebuah negara tu Saya kan? saya cuba tanya, apakah negara-negara yang aktif dalam bidang pelancongan dan negara tersebut dahulunya terkenal dengan aktiviti-aktiviti falsafah yang banyak. Saya bagi contoh, Rom. Apa lagi? Brazil. Brazil. Brazil bola sepak. Thailand ada tak? Thailand lah. Sebutkan saja, tapi setiap negara mesti ada terlibat ahli falsafah dia. Mesti. Sebab ahli falsafah dia yang membentuk dia punya perjalanan negara dia dari sudut ekonomi dan macam-macam lah pemikiran. Cuma saya nak kita fokus negara yang terkenal. Saya dah cakap Rom, lagi apa? Singapura, doktor. Singapura macam negara yang baru wujud je. Dia pun wujud daripada daripada tanah Melayu ketika itu kan. Kalau awak rasakan tanah Melayu banyak ahli falsafah yang muncul, buktikan. Banyaklah negara-negara tertua yang Egypt. Egypt salah satu lagi. Pandai pun. Apa negara-negara tertua? Saya bagi satu contoh lagi. Spanyol. Lagi tambah lagi. Dali, bagus lagi. Rupanya awak tak tengok negara-negara ni Jangan tengok negatifnya, jangan tengok yang telanjang-telanjangnya. Patung telanjang jangan tengok. Portugal, Yunani. Yunani, bagus lagi. Vietnam. Vietnam ni negara baru Dia negara lama tapi saya tak kalau dapat dibuktikan boleh. Mungkin boleh lagi. Iran pun banyak. Ethiopia. Lima lagi. Ethiopia. Ethiopia itu dia lebih kepada orang kulit hitam tu kan, negro kan. Lagi Portugal. Ya, lagi India. Cristiano Ronaldo tu. Lagi negara-negara yang India, yes. Satu last. Afghanistan macam tak je. Tahulah cerita. Georgia. Yalah Georgia, okey. Dia banyak dalam tu. Okey, terima kasih grup ni.